So soalan tutorial nombor 3, Nazira, nombor 6 adalah Firas dengan nombor 8 adalah Syafiqah. Okay, so kita tengok one by one. Awak punya jawapan daripada kawan awak. So nak cari untuk conversion data. Nak cari empirical formula daripada conversion data. So untuk kes ni kawan awak cari macam biasa mass of carbon. So betul lah, cari mass of carbon. And then soalan dia kata ada consist elemen carbon, hydrogen dan oksigen. So kawan awak first cari mass carbon and then cari mass hydrogen. Last kali boleh cari mass oksigen. Jangan lupa ada unit gram kat sini ya Nazira. Okay. So betul, and then dah dapat mass carbon, hydrogen dengan oksigen. So bolehlah continue untuk cari empirical formula. So empirical formula awak tuliskan mass, letakkan mass bagi setiap elemen, and then boleh letak mol. Boleh kira mol kat situ. So terus kira mol je dalam table, senang, tak payah nak buat jalan kerja kat luar. Okay, so tulis je kat dalam table tu senang-senang. Okay, and then dapatkan ratio. So kawan dah dapat ratio dah. And then tulis balik dia punya empirical formula CH3O. So itu adalah cara nak dapatkan empirical formula berdasarkan conversion data. Okay, so kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni senang sangat pun. Dia dah bagi apa tu namanya, dia dah bagi mol untuk awak punya X tu. So tak payah nak sibuk cari mass X ni lah. Tak payah sibuk. Dia, awak pun lagi pun memang nak mol dia pun kan. So apa yang kawan awak buat, cuma oksigen lah. Kena cari dia punya mol. So dapatkan mol. So untuk X ni awak dah tahulah dia punya mol dia berapa. Dapatkan ratio and then tulis balik dia punya empirical formula. And then soalan dia minta if max, dia bagilah information sekiranya X tu mass dia adalah 1.403 gram. So elemen apa? Dia tanya elemen apa. So nak tahu elemen apa, awak kena cari dulu molar mass lah. So kawan awak buat, dia carilah molar mass untuk X tu. So dia buat, cari, dapatkan 12 gram per mol. So daripada 12 gram per mol ni, tengoklah pada list constant value. So boleh dapatlah tahu, oh ini adalah elemen carbon. Tapi sebenarnya soalan ni kelirukan awak sikit lah sebenarnya. Sebab kalau awak ingat balik, carbon awak bukan metal. Tapi dalam soalan dia kata awak punya X tu adalah unknown metal. So sebenarnya tak boleh lah. Dia tak boleh cakap lah tu adalah, X tu adalah metal. Dia hanya patutnya soalan tu cakap unknown X je. Unknown element X sahaja. Sebab kena ingat carbon bukan metal. Dia adalah spesies non-metal. Soalan tu sedikit keliru. Sebab ada juga kawan awak daripada kelas lain diingatkan metal, so diingatkan, tapi dia tak tengoklah molar mass. Diingatkan 12 tu dah macam proton number, so diingat itu adalah magnesium. Magnesium memanglah metal, tapi dalam kes ni kita tengok pada molar mass. Molar mass untuk 12 gram per mol adalah untuk karbon. So betul kat situ. Okay, so, terima kasih. Siapa? Firas kan bagi kan? Okay, terima kasih Firas. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, soalan nombor 8. Tak silap saya soalan nombor 7 kot saya skip sebabnya kenapa? Saya dah buka 8. Soalan nombor 7 ni. Memang dia tanya minta metal Y dengan oksigen, tapi masalahnya bila awak tolak, awak akan dapatlah mass Y. Cumanya saya, kawan awak ada tanya, so macam mana dapatkan mol Y? Sebab kat sini saya tak ada bagi molar mass Y. So tak bagi molar mass Y, tak bolehlah kira. Betul? Awak tak bolehlah kira mol Y tu. So kita KIV ataupun buang je lah soalan nombor 7 ni. Tak buat soalan nombor 7. Sebab saya pun cari balik apa tu molar mass Y pun baru ingat. Batch lepas pun saya lupa nak buang soalan ni. Tak tahu berapa molar mass Y. Okay, so pergi balik soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8, dia konsepnya sama je lah, nak kira dapatkan empirical formula dan molecular formula. Tapi ingat balik, nak dapatkan molecular formula, awak perlukan molar mass untuk awak punya molecular formula tu kan. Awak perlukan molar mass untuk molecular formula tu berapa. Maksudnya dalam soalan dia tak bagi. Tapi dia bagi hint melalui yang volume ni. Ni hint dia.
Ni dah masuk mol konsep basic knowledge pengiraan macam nak dapatkan mol, macam itulah penukaran mol dan mass dan seterusnya lah. Kita pergi tengok dulu kawan nak buat untuk nak cari empirical formula. So konsepnya sama je. Dapatkan mass of carbon and then dapatkan mass hydrogen. Perlu tak mass oksigen? Tak perlulah sebab soalan dah mention itu adalah hanya hydrocarbon saja, C dengan H. So kawan awak continue terus buat terus buat cari kira mol. Semua orang masuk dekat Jamboard tak nampak dekat Meet? Bukan nampak je ke? Okay, so dekat and then kira ratio. Kira ratio dapatkan simple ratio ni kalau tak ada tak payahlah buat. Kalau tak ada memang tak dapat, maksudnya awak punya ratio tadi sekiranya tidak ada dalam perpuluhan, so tak payah pun letak simple ratio ni. Membazir penat buat tapi tak guna pun. So tak payah letak simple ratio tu. And then terus dapatkan empirical formula. So nak dapatkan molecular formula macam biasa patutnya kita guna CH2N and then molar mass. Sampai main gerak-gerak tu. Okay, molar mass molecular formula tadi. Masalahnya ni yang kita nak cari. Ni yang tak dapat ni. Tu yang soalan bagi hint daripada awak punya volume at 25 degree Celsius. Okay, ini dah konsep maksudnya basic knowledge untuk penukaran mol daripada volume lah sebenarnya. Okay, kalau tengok dia sebenarnya dia punya hint tu daripada 25 degree Celsius. So untuk volume gas pada 25 degree Celsius adalah sebanyak 157 cm3. Okay, kalau tengok dekat list constant value, dekat dalam table list constant value tu, awak akan perasan dia ada molar mass. Korang ni tengok je lah, jangan jangan cuba tekan-tekan. Sabar, nanti bila-bila masa saya bagi korang untuk tulis. Okay, so dalam list constant value tu dia ada molar volume. Okay, dia ada dua molar volume dekat RT ataupun dekat STP. Tapi dalam kes ni dia pada RT. Kenapa RT? Sebab soalan dia bagi temperature dalam 25 degree Celsius. So untuk RT room temperature adalah pada 25 degree Celsius. So untuk volume, molar volume dekat RT dia dah bagi dekat list constant value tu adalah 24 dm3 per mol. So kalau ingat balik saya ada cerita untuk konsep unit dm3 per mol bermaksud untuk 1 mol gas, sebab kena ingat kenapa cerita pasal gas, sebab dia volume ni lebih kepada gas. So untuk 1 mol gas dia punya volume adalah 24 dm3 pada 1 mol pada room temperature. 1 mol gas dia punya volume adalah sebanyak 24 dm3. Okay, tapi sekarang ni awak punya gas hidrokarbon ni awak punya volume adalah sebanyak 157 cm3. Ni siap-siap lah tukar lagi senang. Ni adalah 24,000 cm3. Ingat balik nak tukar kepada cm3 awak darab 1000. So dapatlah 24,000. Okay, tapi dalam soalan awak dia kata volume hidrokarbon ni hanya 157 cm3 sahaja. So untuk 157 cm3 ni berapa mol? So bila awak kira darab silang kau dapat 6.542 eksponen negatif 3 mol untuk gas tersebut. Dapat mol. So daripada mol ni kita nak buat apa? Itulah kena dia dah bagi mass. So ingat balik nak kira molar mass daripada mass bahagi mol. Sebab molar mass kan dia punya unit gram per mol. So formula nak cari molar mass adalah mass bahagi mol. Soalan dah bagi mass, awak dah kira mol, so bolehlah cari molar mass. Dah dapat molar mass nanti, bolehlah kira awak punya molecular formula. Dia ada panjang sikit jalan kerja awak tu sebab awak nak cari molar mass. Nak cari molar mass molecular formula dulu. So masuk dalam tu, sudah dapatkan dulu molar mass iaitu 0.55 gram bahagi tekan dengan mol yang awak dah dapat tadi.
darab 10 negatif 3. So akan dapat molar mass awak lebih kurang 84 gram per mol. Okay, dah dapat molar mass. So bolehlah kira seperti biasa nak dapatkan molecular formula. Nak hujan sini. Sorry, iklan jap. So molecular, masukkan balik dalam yang CH2N tu. Okay, sini CH2N sama dengan 84. So akan dapat N sama dengan 6. So dapatlah molekular formula sama dengan C6H12. Dia panjang sedikit jalan kerjanya. Maksudnya awak kena cari part ni lah tambahannya. Kena cari ni supaya nanti dapat molar mass. Dapat molar mass baru boleh kira seperti biasa untuk dapatkan molecular mass. Ni kena faham lah 157 cm3 at 25 degree Celsius. Ada dua molar volume, satu lagi dekat STP. Ni Kak Arti. Kalau STP, ingat balik saya ada bercakap dekat kuliah. Molar volume at STP, dia punya temperature dia adalah pada 0 degree Celsius. Tapi untuk RT, dia pada 25 degree Celsius. So kena tengoklah volume pada temperature yang mana. Dan jangan risau, soal memang akan dapat list table list of constant value tu. So nama pun constant value. Ni adalah constant value, maksudnya soal jawab masa exam dia akan bagilah table tu. Tak payah ingat, cuma tahu yang mana satu kegunaannya. Jangan terbalik pula RT dengan STP lain Okay, so habis untuk soalan, tak habis lagi. Ada soalan nombor 9. Okay, kalau nombor 9 ni, dia lagilah konsep dia sangat simple. Awak nak cari ratio untuk K2CO3 dengan H2O. So sebenarnya, dia dah bagi dah total mass. And then dia bagi dah mass untuk anhydrous salt ni yang tinggal selepas heating. Maksudnya bila awak tolak 10 gram, awak tolakkan dengan 7.95 gram, awak akan dapat 2.05 gram. So ni mass siapa sebenarnya? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu? Mass apa sebenarnya yang awak, mak kau. Sorry, selingan pula. Mass apa awak dapat sebenarnya? Potasium karbonat. Potasium karbonat. Tak, potasium karbonat 7.95. Dia kata from 10 gram of hydrate yang tinggal 7.95 gram of anhydrous salt. Potasium karbonat. Yang tinggal adalah mass? H2O. Okay, so daripada tu kita boleh buatlah macam konsep empirical formula tu sama je. So buat elemen K2CO3, lepas tu sebelah sini H2O, di mana kita nak dapatkan nilai X, nak dapatkan X yang dalam ni. Dia punya dalam formula unit ni ada X. So X ni kita dapat daripada ratio, part ratio tu. Macam biasa awak dah tahu mass dia berapa, and then boleh kira mol untuk setiap compound ni, and then boleh dapatkan ratio. So tadi masukkan 7.95, ni 2.05. So mol kira lah mol untuk K2CO3. Kalau awak kira ni 7.95 bahagikan dengan 138.2. So akan dapat, banyak pula. So akan dapat mol dia sebanyak 0.0575. Okay, kalau untuk air bagikan dengan 18, so akan dapat 0.1139. So macam biasa buat ratio empirical formula tu. So ni akan dapat 1, tapi bila kira yang ni bagikan dengan paling kecil akan dapat 2 sebenarnya. So dah tahu dah. Sebenarnya X tu jangan tinggalkan dalam ratio pula. Bagi tahu balik sebab soalan minta determine the value of X in the formula. So maksudnya kena bagi tahu X sama dengan 2 ataupun terus dan tulis balik lah. Jadinya awak punya formula unit untuk hydrate potasium karbonat tu adalah K2CO3.2H2O. Sebenarnya dia punya formula unit. Okey. Ni sekadar nak ingatkan balik.
Untuk pengiraan molar mass bagi kes yang compound dia ada dot 2H2O ni, dia tambah contoh awak kira ni tadi K2CO3 punya molar mass 138.2 tambah dengan 2 darab 18. Dia macam tu nak kira molar mass untuk hydrate yang ada tiba-tiba titik 2H2O ni. Pengiraan dia macam tu. So lepas ni sekira awak jumpa lagi apa-apa compound yang tiba-tiba ada titik 3H2O. Maksudnya yang depan ni kira dulu molar mass dia macam biasa, tambah dengan 3 darab dengan 18 lah H2O macam tu. Sebab kadang dalam soalan dia bagi hydrate compound yang macam ni, ada hydrate. Maksudnya awak punya compound tu ada air. Okay, so habis untuk tutorial empirical formula. So kita nak continue untuk 1.2 juga, tapi kita nak masuk concentration unit. Okay, so untuk 1.2 masih lagi dalam mol konsep, tapi kita teruskan untuk concentration unit. Ni tadi yang flashback ni saya beritahu ni pasal mol. So ni jangan lupa sebab ini interconvert ni memang basic punya patutnya dalam chemistry. Macam mana nak kira mass, daripada mass nak dapatkan mol, daripada mol macam nak dapatkan volume. Lepas tu macam mana nak dapatkan amount of particles. So kena ingat balik lah macam mana nak dapatkan amount of particles, iaitu particles awak consist of molecule, atoms and ion. So kita kena darab ataupun bahagi dengan Avogadro numbers. Ingat Avogadro numbers pun namanya constant value. So tak payah ingat, just tahu je nak cari pada list constant volume, list constant value tadi kat dalam table tu. And then molar volume kat STP, molar volume kat RT. Ni semua sebenarnya adalah constant value. So kita boleh tengok dekat table tu lah yang saya provide tu. Okay, so concentration unit. So hari tu saya dah terangkan dalam kuliah, which is apa itu solute, apa itu solvent, apa itu solution. So contoh saya bagi ataupun dalam soalan dia bagi, okay awak ada barium chloride solution. Bila ada katakan solution kat belakang ni, confirm lah BaCl tu awak adalah sebagai solute. So macam biasa H2O memang forever sebagai solvent. Memang air selalu jadi solvent So bila tambah diorang ni, maksudnya BaCl tu larut dalam solvent, baru jadi BaCl tu solution. So ingat bila dia kata solutionnya, awak kena tahulah, oh yang depan tu dia punya tu sebagai solute. Okay, so teruskan. So dalam concentration unit ni ada molarity, mole fraction, percentage by mass, percentage by volume. So bila cerita pasal concentration tak tinggal juga berkenaan dengan density. And then bila cerita pasal concentration juga dia ada pasal part dilution. Maksudnya dilution ni daripada pekat, iaitu stock solution ni pekat, kita nak cairkan. Di mana mol bagi kedua-dua bika ni adalah sama. Mol same, sama je. Nampak kalau ni ada 6. After kita cairkan pun masih lagi ada 6 mol. Cumanya kita cairkan sahaja, volume sahaja berubah dan juga dia punya concentration sahaja yang berubah. Okay, so tanpa lengah lagi. So untuk tadi concentration unit tu, perlu ingat formula. So kalau sekarang ni, saya sarankan awak sila buat satu kertas, kat mana-mana pun kertas buatlah cantik-cantik sikit macam sebagai nota minda awak ke ataupun nota cantik-cantik, nak pakai pen apa pun cantik. Boleh tulis kat kertas untuk listkan semua formula bagi concentration unit yang perlu awak ingat. Memang tak ada bagi formula. Chemistry memang tak ada bagi formula, so harap maklum. Okay, so formula yang pertama yang awak perlu tahu tadi adalah berkenaan dengan molarity. So molarity tadi kalau awak tengok dia punya definition, dia adalah mole of solute over volume of solution. So dia guna mole solute over dengan volume solution. Okay, so siap-siaplah tulis dia punya unit kat tepi ni. So memang kena wajib tulis unit
dekat awak punya formula ni supaya senang awak tahu. Okey, untuk lagi-lagi volume solution ni awak perlu intern convertkan kepada liter. Kalau tak nanti boleh silap. Ramai juga yang silap lah kat sini sebab lupa nak convertkan kepada liter. Okey, ini dia punya formula. So nanti dapat tahulah dia punya unit adalah mol per liter ataupun ingatkan balik awak punya unit liter sama juga dengan dm cube. And then ml sama juga dengan cm cube. So nak intern convert between them, ingat kalau nak convert kepada ml, darab 1000. Kalau nak convert balik kepada liter, terbalikkan kita bahagi 1000. So kena ingat tu, intern convert between unit tu macam mana. Okay, formula yang seterusnya adalah molality. Molality masih menggunakan mol solute, tapi dia overkan dengan mass solvent. Okay, so dia gunakan mass solvent. So unit dia masih kat atas ni masih lagi mol, tapi untuk mass solvent kita guna kilogram. Ini molarity. Dia nak kira concentration juga, tapi dalam terms yang berbeza lah. Kita nak tahu mol solute tu dalam berapa mass solvent. Okay, tengok pula formula yang seterusnya itu mol fraction. So mol fraction kita boleh guna sebagai simbol X. Contoh dalam beaker awak ada compound A dan compound B. So soalan minta mol fraction A contohnya. So nak dapatkan mol fraction A ataupun nak punya solute ataupun nak punya solvent, kena guna mol A bahagi dengan total mol. Total mol ni, total mol siapa? Total mol A plus B, dapatlah total mol. Dia macam tu je lah sebenarnya. Total mol, mol untuk keseluruhan semua berapa. Okay, itu mol fraction. So ingat untuk mol fraction tak ada unit lah. Sebab kenapa tak ada unit? Atas ni mol, bawah pun mol, kita potong-potong dah tak adalah unit dah. Atas ni mol, bawah pun mol kan. Potong-potong dah tak ada unit lah untuk mol fraction. Okay, unit formula yang seterusnya adalah percentage by mass. So nama pun mass, so kita guna mass. Dan dia guna mass solute over mass solution. So times 100%. Okay, 100%. Okay, untuk mass solute dengan solvent ni, solution ni, kita tak kisah sama dengan dia kalau atas dah guna gram, bawah pun kita guna gram lah supaya nanti kita potong-potong, yang tinggal adalah dalam bentuk persen saja. So untuk percentage by mass tak kisah unit apa yang guna, tapi pastikan sama. Okay, and then percentage by volume, di mana kita guna volume solute ataupun solvent, ikutlah pada soalan, over volume of solution. So sama juga times 100. So sama juga volume ni kalau guna dalam liter, atas liter, bawah pun kena liter lah supaya kita boleh potong-potong. So yang tinggal dalam bentuk persen. Okay, and then tak lupa tadi adalah density. So density selalunya mass solution over volume of solution. Selalunya kita guna unit gram per ml. Untuk density selalunya dia punya unit adalah gram per ml. Tapi depends lah. Kadang dalam soalan dia guna kilogram per liter pun ada. Tapi depends pada soalan. Tapi majority selalunya kita guna gram per ml. And then the last part untuk concentration unit punya formula adalah tadi pasal berkenaan dengan dilution, di mana M1V1 equals to M2V2. Ni yang maksudnya M1V1 ni stock solution lah yang pekat. So and then M2V2 ni adalah di mana kepekatan dia dah makin cair. Sebab tu kita nak tahulah dia punya M2 atau molarity yang selepas kita dah cairkan tu berapa. Okay, so ini adalah overall concentration unit yang perlu awak ingat. Sebab itu saya dah bagi tahu untuk exam ke apa ke, cara pengiraan dia ada perlu formula, penggantian and then final answer beserta unit. So sekiranya awak hilang, boleh hilang markah lah kat situ. Okay, maksudnya kalau tak tulis formula, boleh hilang lah markah formula sebab kadang sebab formula ada markah So sila tulis dengan jelas lah. Tapi
Tapi dan juga formula tu pastikan ada unit. Ni yang warna hitam saya buat ni tu kat tepi tu. Memang kena wajib dia tulis. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Cara nak jawab soalan berkenaan dengan concentration unit. Kita guna table tadi, iaitu saya dah bagi tahu kat dalam kuliah. Tapi kegunaan table ni adalah bila mana soalan tu tanya lebih daripada satu concentration unit. Contoh dalam soalan dia minta molarity, mole fraction, lepas tu dia minta percentage by mass. Baru boleh kita guna table. Sekiranya soalan hanya minta satu saja, contoh soalan minta molarity je, tak payah buat table. Sebab kenapa? Membazir masa je. Kalau soalan minta satu, tak payah buat table. Kalau lebih daripada satu, baru kita guna table sebab lagi senang lah. Sebab kita nak cari concentration unit tu, so information dalam table tu dah sedia ada. So tinggal nak kira saja bila dia punya concentration unit tu banyak soalannya. Itu yang saya bagi contoh untuk soalan nombor 1. Kalau baca sampai 4 dia minta concentration unit tu. Molarity, percentage by mass, mole fraction, molality. So leceh nak kira satu-satu dia punya part tu. Awak nak kena dapatkan mass solute nantilah, nak dapatkan volume solution lah. So lagi senang bila soalan yang banyak concentration unit ni kita guna table siap-siap. Buat table siap-siap. Okay, so daripada soalan kalau awak baca dia bagi 20 gram of barium chloride dissolved in 85 gram of water. Okay, dari situ kita dah tahu dah. Okay, awak punya BaCl2 ni adalah sebagai solute. So boleh letak kat sini lah. Dia adalah mass solute 20 gram. Okay, solvent awak 85. So nak dapatkan mass solution, ingat balik mass solute tambah mass solvent sama dengan mass solution sebenarnya. So dapat dah mass solution kat situ. Settle satu hal. Okay, and then daripada mass awak boleh kira mole. Sebab kenapa nak kira mole? Sebab ingat nanti molarity. Lepas tu dengan molality dalam mole fraction pun kita nak dapatkan mole solute solvent dengan solution. Diperlukan bagi setiap concentration unit. So dalam kes ni solute awak tadi ni adalah BaCl2. Solvent awak memang forever and ever adalah water. So first kita cari dulu mole solute BaCl2, barium chloride. So 20 bagikan dengan molar masses, saya terus bagi. Saya bagi example kat awak. Okay, so dapat 0.0960 1. Okay, untuk pengiraan, reminder untuk masih lagi dalam pengiraan, dapatkan awak punya mole ke, mass ke, volume ke, apa-apa pun, dapatkan 4 nombor bulat lah. Maksudnya banyak sikit lah dia punya titik puluhan tu banyak sikit ataupun dia punya nombor bulat significant figures tu banyak sikit. Kenapa kita tak nak round off awal-awal? Sebab risau nanti final answer akan lari banyak bila awak round off kan. Sebab pernah kes calon pelajar tu dia round off siap-siap daripada awal ni jadi terus 0.1. Memang betul lah. Cumanya nanti bila pengiraan akhir, jawapan akhir dia minta molarity, awak punya final answer tu akan lari jauh sangat. Bila kes macam tu tak dapat markah lah. Awak hanya dapat markah pada formula sahaja. Final answer tu dah betul dah sebenarnya. Cuma dia jauh sangat lari dia punya round off tu. So harapnya dalam masa lagi pengiraan tak apa, dia banyak pun tak apa. Tapi saya fikir tapi saya sarankan 4 significant figures ataupun 4 nombor bulat. So kita teruskan untuk nak kira mole solvent. So ni 18 akan dapat 4.722. Tu saya kata 4 nombor bulat, 1, 2, 3, 4. Kalau macam ni 19601. Dapatkanlah 4 nombor bulat. Okay, nak dapatkan mole solution. So nak dapatkan total mole. So tambah je lah mole solute tambah mole solvent. Dapatlah total mole iaitu total mole solution 4.81821. Dapat dah mole solution, settle dah. Nanti senang nak kira mole fraction sebab mole fraction dia perlukan total mole. Okay, lepas tu kita tengok dalam soalan ada tak dia tanya berkenaan dengan percentage per volume. Sebab kena ingat percentage per volume saja yang perlukan volume solution, volume solute dengan volume solvent, tak ada kan. So bila tak ada,
Untuk volume solute dengan volume solvent kita boleh abaikan sebab soalan tak minta pun. Tak payah sibuk nak cari. Tak payah fikir. Tapi untuk volume solution diperlukan. Kenapa? Ingat balik formula molarity awal-awal dia dah minta mole solute over volume solution. Okay, untuk volume solution ni awak tak boleh dapatkan daripada volume solute tambah volume solute solvent. Memang tak boleh dapat lah. Awak kena dapatkan daripada density. So ingat balik density tadi sama dengan mass solution over volume solution. Kita nak dapatkan volume solution. Ni awak punya aim volume solution. Lagi lepas tu density soalan dah bagi dah 1.25 gram per ml. Mass solution daripada table dah dapat dah mass solution. So boleh dapatlah volume solution sama dengan 1.27 bukan 25 gram per mol bahagikan dengan gram per mol pula. Gram per ml bahagikan dengan terbalik. Sorry, minta maaf, terbalik pula dia punya formula. Okay, so nak dapatkan volume solution mass 105 gram bahagi dengan density gram per ml. Okay, so akan dapatlah volume solution awak 82.677 ml. So boleh masuk kat sini lah. Ataupun nak kira terus dalam ni masuk kiraan dalam ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab nanti pun memang kita nak penuhkan table ni. Okay, dah penuh table, bolehlah terus kira dengan senang lenangnya awak punya jawapan untuk soalan A. So soalan A dia minta molarity. Ingat macam biasa, bila tulis formula bagi tahu molarity siapa. Jangan tulis molarity saja. Siapa punya awak tengah kira. Soalan minta molarity BaCl2. Di mana perlukan mol solid ataupun mol lebih tepat mol BaCl2. Atau solid pun tak ada masalah lah sebenarnya. And then volume solution dengan syarat ini liter dan ini mol. Masukkan nilai. Awak dah dapat mol solid tadi BaCl2, dah ada volume solution. Masukkan je lah. Sebab tu senangnya kita guna table bila nak cari concentration measurement yang banyak. Okay, volume solution. Dalam ml, so pastikan tukar kepada liter. So kita kena bahagikan dengan 1000. So kod ni jadi 0.08267 liter. So in the end dapatlah, tak silap saya dapat 1.16. Bila dah balik dia punya unit mol per liter ataupun dia punya unit sebenar M besar. Ikutlah mana-mana yang awak nak selesa. Okay, itu untuk molarity. And then bolehlah kira molality, yang B percentage by mass. Dia punya formula percentage by mass solute. Okay, ingat balik mass solute awak adalah BaCl2 and then over mass solution times 100%. Awak dah ada data dah kat dalam table ni. So masukkan je lah mass solute 20, mass solution 150, so times 100% dapatlah mass dia berapa, percentage dia berapa. Itu untuk B. Okay, try pergi C. C dia minta mole fraction bagi setiap komponen. Maksudnya dia minta maksudnya dia minta mole fraction solid awak BaCl2 dengan mole fraction untuk solvent iaitu untuk H2O. So kira je lah. Macam biasa, mole fraction tadi mesti mole solid tersebut. Mole solid untuk BaCl2 dengan total mole NT. Ni dia punya simbol N. N tu kan mole, lepas tu T adalah mole total. Boleh gunalah short form kat situ. Ni mole solvent ataupun mole H2O over dengan total mole. So masukkan je lah nilai 0.09601 bahagi dengan total mole 4.81821. Untuk yang mole fraction solvent 47222 bagikan dengan 48181. Ingat mole fraction tak ada unit dia sebab kita dah cancel mole dengan mole. So boleh kira lah mole fraction dia berapa. Okay, itu untuk mole fraction. Dan D last kali dia minta molality. So molality tadi
Ingat tulis balik formula BaCl2. So sini mol. Bawahkan sikit lah. Okay, sini mol over dengan mass solvent. So mass solvent kena ingat dia dalam kilogram. So mol solute, dah memang dalam table dah ada dah mol solute. Bahagikan dengan mol solvent, mass solvent. So mass solvent tadi 85 gram tapi gram. So kena tukar kepada kilogram, 0.085 kilogram. So sini mol. So ini nanti boleh kira dapatkan mol per kilogram ataupun dia punya unit M kecil ataupun nak tulis molal. Molal pun salah satu dia punya unit M kecil ataupun molal ataupun mol per kilogram. So itu untuk A, B, C, D. Nak tanya setakat ni? Okay, tak apa. Hadamkan dulu. Nanti cuba buat soalan nombor 2 pula. So kalau ada stuck sila bagi tahu saya lah untuk soalan yang nombor 2 tu. Okay, tapi tak habis lagi. So last soalan ni dia tanya, so BaCl tu daripada A been diluted untuk produce 0.1 molar of solution. So kita dilutekan dia bila berkenaan dengan dilution. So awak punya tu kena guna M1V1 equals to M2V2. So M1V1 equals to M2V2. Okay, tadi M1 tadi awak kira dekat A tu, saya kata the BaCl2 solution daripada A is been diluted to produce 0.1. So molarity yang pertama awak kira awal-awal tu 1.6 molar. And then dia suruh dapatkan concentration yang dah cair itu 0.1 molar. Dengan dia punya volume yang pertama tadi adalah sebanyak 82 ml tadi kan. So 0.82677 liter. So kalau masa V1 awak dah guna liter, so V2 awak nanti dalam liter jugalah jawapannya. Kalau awak punya V1 awak letak ml, boleh juga. Tapi in the end V2 awak pun dalam unit ml. Tapi kita guna liter lah sebab ingat tadi dia berkenaan dengan molarity. Molarity awak punya unit mesti dalam liter. So kena biasakan bila guna M1V1 equal to M2V2, jawab awak punya nilai unit tu mesti dalam liter. Tapi tengok pada soalan lah, kadang soalan minta berapa ml. So kan tukar balik pula kepada ml. So baca dulu soalan betul-betul. So nak soalan minta berapa volume of water needed untuk nak preparekan 0.1 molar pula. Ingat mol sama, yang berbezanya daripada concentration dan juga dia punya volume of solution. Okay, so itu untuk soalan nombor 1. So konsep untuk soalan nombor 2 sama je. Sama je tapi soalan yang ni pula dia kasihlah corpus sulfate. Yang ini awak punya solute. Boleh tak siap-siap 167. And then dia bagi 820 solution. Maksudnya dia bagi dah volume solution 820. Kita nak dapat solvent solution, mass solution apa semua. Daripada density, ingat balik nak dapatkan mass solution daripada density. Sebab tadi density mol solution over volume solution. Awak ada volume solution, soalan dah bagi density. And then bolehlah kira mass solution. Dapat mass solution, bolehlah kira mass solvent. Dapat mass solvent, mass solute, bolehlah kira mol solute, mol solvent, dapatkan total mol. Soalan tak ada minta percentage by volume. So boleh abaikan untuk volume, solute dan solvent. Cuba try. Kalau stuck sila tanya saya lah.